السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله، كل نعمة من الله ما شاء الله، الخير كله بيد الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang kepada kita untuk sama-sama hadir dalam rumah Allah ini. Sama-sama kita tunaikan salat maghrib dan sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, mencari dan mengisi dada kita dengan ilmu-ilmu agama. Kita mohon dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala amal perbuatan kita ini sebagai ibadah yang akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang saleh, untuk mencari petunjuk, pedoman untuk kita capai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan baca pada hadis yang terakhir di dalam bab digalakkan menambah amalan kebaikan di akhir umur. Bab hissu ziyadatil khair fi akhir umur. Ini dia punya tajuk dia, bab hissu ala ziyadi fil khair fi awakhir al-umur. Bab digalakkan menambah amalan kebaikan di akhir umur. Sesuailah untuk kita ni. Dan kalau ikut masjid-masjid kan kita dah tengok memang kebanyakan masjid orang-orang yang dah kata apa, pencin-pencin yang banyaknya mai ikut masjid ni. Alhamdulillah, Allah Taala takdirkan walaupun kita dah kata apa ikutnya itu agak terlewat, tapi walau bagaimanapun Allah Ta'ala bagi peluang lagi kepada kita. Amat malang bagi orang yang dah dilanjut usia tapi masih belum dapat hidayah. Ini berat lah. Dah dilanjut usia dah, main dah tanda dah di kepala ni tumbuh uban banyak dah. Sampai dah umur 60. Cara tak langsung bila kata bagi umur pencin sampai je umur 60, 58, 60 pencin. Bila pencin tu apa yang perlu kita buat? Maka rapatkanlah diri kita ke masjid. Itu yang sepatutnya. Jangan bila kata pencin ni, masa ni lah aku nak enjoy, masa ni lah aku nak mula buat bisnes, masa ni lah aku nak kumpul kekayaan. Dulu masa duduk bekerja tak boleh berniaga, sebab kerja dengan kerajaan tak boleh berniaga. Jadi bila kata aku dah pencin, masa untuk aku mula berniaga. Allah, bila kata ada pemikiran macam tu, tak cukup lagi ke duit yang duk ada. Pencin yang ada tu pun banyak dah, cukup dah. Nak makan tera mana sangat? Nak bawa sampai ke mana? Duit yang banyak ni nak bawa sampai ke mana? Hakikatnya kita mati habis semua terhenti lah. Tak ada benda apa yang kita nak bawa dah melainkan amalan kita. Dia cerita ni teringat satu kisah. Saya tak cerita lagi kot di sini. Sahabat Ustaz Izzah Arif Kasim, dia post satu cerita menarik juga. Cerita tu wallahualam betul ke tak, tapi untuk pengajaran kepada kita semua. Satu ketika ada seorang kaya, duit banyak, nak kereta mewah, nak pergi ke pejabat waktu pagi. Nak kereta duduk di belakang lah sambil dengar radio. Di depan ada driver duduk bawa selalu tu. Kemudian sampai satu ketika radio tu mai ceramah ustaz, mai bagi teguran. Adalah ustaz tegur kata, tuan-tuan, harta yang banyak-banyak ni apa yang kita nak boleh buat? Harta yang banyak-banyak ni hakikatnya masa di dunia aja. Kita tak boleh bawa pun pergi ke akhirat. Kita kat dunia aja. Jadi masa kita hidup dunia ni, carilah amal kebajikan sebanyak-banyaknya. Duit hak banyak tu infakkanlah, sedekahkanlah. Bagi ke masjid, bagi ke ma'had, bagi ke pondok, bagi orang yang mengaji. Buat amal kebajikan, sedekah sana, sedekah sini. Dia dengar macam tu. Apa ustaz ni? Ni tak ada kerja lain, duk kira nak ambil duit orang ni. Ceramah ni duk kira nak ambil duit orang ni. Tak ada kerja lain kah?
Carilah sendiri, duk kira nak minta ke orang apa, nak kutip ke orang. Lah ustaz tu tak setuju kat dia apa, duk dalam radio. Ustaz tu bagi cara umum, bukan cerita kat dia, tapi dia nak berasa lebih-lebih. Lah kali dia pun kata, ha ni, Pak Mat cuba dengar, driver. Betul ke ustaz ni kata macam ni? Apa pula duk kira, duk suruh kita duk bagi derma apa semua ni, harta aku cari sendiri. Ikutlah aku nak buat apa ni, duk suruh derma, betul ke ni, duk suruh dia cakap ni, betul ke ni? Hak driver ni selalu duk dengar radio, duk dengar ceramah. Bila kata bos meeting, dia duk dalam kereta ke, duk dengar radio tu, dengar ceramah tu, dia duk buat apa lagi. Kemudian duk lama sikit dia pun cerita, tuan, tak maaf lah no saja kita sembang-sembang. Tuan kalau kata pergi luar negara, tuan apa, duk bawa duit pergi ke sana. Masa di Malaysia ni tuan berbelanja dengan apa? Dengan RM. Betul tak tuan belanja dengan RM? Awak tanya soalan pelik macam ni. Yalah duit aku memang aku duk simpan dalam bank, Maybank apa semua ni. Dengan RM mana dia buat terima dolar ke apa, dia tak terima, dia terima RM. Aku memang aku belanja dengan RM lah. Kalau lah tuan bawa RM tu pergi ke Singapura, agak-agak RM tu laku ke tak laku? Awak tanya pelik-pelik ni siapa ni? Taklah saja ya kita nak sembang-sembang. Mestilah tak laku, nak kena tukar lah dolar Singapura. Pergi ke Thailand dulu laku lah, dulu dia penak lah duit RM ni. Macam kalau di Thailand pergi ke Betong, pergi ke apa Bangkok, kalau kata nak pergi belanja di Betong lah, barang kata murah, pergi beli barang di sana. Kalau kata dulu bagi RM terima, kalau lah ni dah pergi tukar tak dulu, tukar Thai baht barulah kami terima. Walaupun dia cakap Melayu tapi tak mau terima dak RM, dia nak duit Thai, dia nak baht. Kalau tuan kalau kata pergi ke sana bawa RM laku tak kalau nak beli? Tak boleh, kena tukar duit sana. Lah kali barulah driver ni beritahu macam itulah tuan, kalau kata nak pergi ke akhirat, RM yang duit harta yang banyak di dunia ni tak laku dah, melainkan tuan tukarkan dengan pahala. Nak tukar pahala macam mana? Dengan cara bersedekah. Ni tuan duit banyak ni, nak pergi ke sana di dunia pun, kalau kita pergi negeri sebelah pun, negara sebelah pun tak laku dah harta kita tu, apatah lagi nak pergi ke akhirat. Tak boleh nak buat apa dah. Jadi dia pun fikir banyak. Nak abang kata kita di akhir umur ni, biarlah banyak peluang yang kita ada ni, carilah infak sebanyak-banyaknya, pahala sebanyak-banyaknya, habuan kita tukar pergi ke negeri akhirat. Tak payahlah duk pulun, duk cari lagi duit ni. Ingatlah Nabi pesan dah, Nabi kata anak Adam ni kalaulah ditawarkan 2 gunung emas, nescaya dia akan minta gunung emas yang ketiga. Nah abang kata betapa manusia ni tamak kepada harta. Harta ni memang satu benda yang menarik. Nakkan kita ni nak cari tak cukup. Tu kita duk kumpul duit, padahal duit banyak dah. Dalam bank pun ada dah. Dapat bantuan, bukan kata dengan duit, bantuan pun cukup dah. Orang bagi bantuan COVID, cukup dah, duk dapat dah. Pagi tadi hantar mai dah 2 kampik beras. Tiba-tiba petang ni ada NGO mai pula. Tapi beras tu masuk tak di dapur lah. Ni cik, kami nak bagi beras ni, ada orang bagi bantuan. Elok saya tak dapat lagi. Padahal pagi tadi dapat dah 2 beras. 2 kampik dah dapat. Pagi tadi dapat, hak kemarin dulu duk bersusun dah di dapur tu. Saya tak dapat lagi. Hari ni lah. Bukan bagi tadi dapat. Dak hak tu pagi, hak petang ni tak dapat lagi. Dia kono juga nak bagi dapat. Hak petang ni tak dapat lagi. Bukan tadi pukul 3. Tu petang nak pukul 3, ni saya pukul 5. Pukul 5 tak dapat lagi. Dia pulun nak juga. Tu kata manusia, dia akan kau sebanyak-banyaknya. Jadi cara nak rawat benda ni, buangkan dunia daripada hati kita. Fikir tengok akhirat di sana. Kita nak kekal hidup kita ni di akhirat sana. Di dunia ni sementara aja. Ni tak kena COVID boleh hidup panjang sikit. Kalau kena COVID lega, alhamdulillah, cari lagi peluang untuk tambah pahala. Jadi kalau kata diberi peluang kita umur yang panjang, ditaruh umur kita sampai umur 60, ditaruh umur sampai 70, ditaruh umur kita sampai 100 tahun, maka carilah pahala sebanyak-banyaknya dengan banyakkan berinfak, banyakkan amal kebajikan, buat benda-benda yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjari kita di akhirat nanti dengan pahala dan juga syurga insya-Allah. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 166. Kita kenal yang ada di tangan anak, muka surat 166 pada hadis yang ke-117. Dia kalau ikut dalam syarah kepada Riyadhus Salihin, kitab Dalil Falihin, dikali sikit hadis ni. Hadis ini duduk di belakang. Dan hadis, dia ada 2 hadis. InsyaAllah kita akan baca 2 hadis malam ni. Hadis yang pertama malam ni, kita akan baca hadis daripada Jabir. Dan yang kedua daripada Anas. Kalau dalam kitab Dalil Falihin syarah kepada Riyadhus Salihin ini, hadis Anas duduk di awal dan hadis Jabir ni duduk di belakang.
Dia terbalik sikit jadi kali sikit je. Tapi walau bagaimanapun dalam terjemahan daripada Jakim ni, dia meletakkan dengan satu angka. Hadis yang ke-117, walaupun dua hadis, tapi hadis yang Anas tu dia tak berikan, tak bagi angka, dia tak bagi nombor. Jadinya duduk satu hadis jugalah. Jadi yang tu perbezaan sikit di antara cetakan terjemahan daripada Jakim dan juga daripada kitab syarah kepada Riyadhus Salihin, Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin. InsyaAllah kita akan baca dua hadis ni pada malam ni. Dan sebelum tu, seperti mana anda maklumkan sebelum ni, kita dalam COVID lagi sekarang ni, PKP. Tapi dah lepas dah PKPB tu. Kau sama mana tak kata PKPB tu? Kita oh, dekat Lunah. Ini kedai minyak Petron. Minyak mana daripada Keladi tu? Ya. Oh, saya masuk ke ni tadi. Joklah. Tapi tak apalah, benda tu kita kena jagalah. Kita jaga. Kita pun risau benda ni, kita pun tak nampak. Masalahnya COVID ni kita tak nampak. Tapi macam mana caranya? Cara kita nak buat macam mana? Bergantung pada Allah Taala. Kita nak buat macam mana? Walaupun dia berkata ada vaksin, walaupun kita SOP, tu pun SOP dari dulu memang dah ikut juga, tapi kena juga. Nak buat macam mana? Mau tak mau yang ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mencipta, Tuhan yang buat COVID ni, dia yang berkuasa untuk tarik balik. Dia yang menciptakan, dia yang mewujudkan, dia juga berkuasa untuk tarik balik. Jadi dia nakkan kita diminta pada dia. Cara macam mana? Masa musim ataupun masa kita ditimpa musibah ni, maka mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi orang yang sombong. Orang yang sombong ni bila mana dah diberikan satu ujian, satu bala, tetap juga tak mau nak minta. Aku ada macam ni. Jangan jadi seperti mana anak kepada Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh sombong. Bila mana Nabi Nuh kata, "Mailah naik kapal ni." Tak apa, kalau kata banjir ni aku naik pokok. Ni kalau pokok tenggelam aku naik bukit. Lah kali sampai bukit tak tahu nak pergi ke mana. Lah kali tenggelam habis mati semua. Jangan kita jadi orang sombong. Jangan kita jadi orang takabur. Banyakkan berdoa. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala suka kalau kata kita banyak berdoa pada dia. Sehingga kan dalam hadis Nabi menyebutkan Allah Taala ni suka mendengar rintihan daripada hamba walaupun hanya hilang kasut. Kita keluar tu tengok, mana kasut aku ni pergi mana tau? Alah selipar berapa duit pun. Sini panggil kasut, orang Kedah panggil kasut. Orang PKL kan kasut. Ni bukan kasut, ni selipar. Dak Kedah panggil kasut. Kata kasut. Kutlah kasut mahal. Dak selipar je pun. Selipar murah je, berapa ringgit je. Walaupun selipar yang hilang tu kita minta, ya Allah, tak tahu mana tadi, ya Allah, ya Allah, bagilah jumpa balik. Padahal 2-3 ringgit je pun nak minta apa. Tak, walaupun murah, walaupun kecil, Allah Ta'ala suka kalau kata kita duk minta dekat dia. Ni apatah lagi pula benda yang besar. COVID ni mai sampai ke peringkat boleh membunuh, boleh mematikan. Kita minta pada Allah Ta'ala, lagilah Allah Ta'ala suka. Jadi marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca Hizib Nasr ini. Niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan kita daripada musibah COVID-19 ni. Dan segera angkat COVID ni daripada kita semua. Kita akan hidup aman bahagia. Walaupun mereka kata, kita ada vaksin dah. InsyaAllah buah vaksin ni kita akan terhindar. Takkan insyaAllah lah. Tak tahu lagi betul ke tak betul, berkesan ataupun macam mana, kita pun tak tahu. Yang penting kita bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada Allah Taala, Allah Taala Maha berkuasa. Vaksin ke kok mana kan, insya-Allah. Ni macam kata dulu MERS-CoV. Kalau dia kata vaksin ni saja yang yang akan merawat masalah COVID ni. Dulu MERS-CoV dulu main daripada Timur Tengah. Tak apa, ramai orang yang pergi di sana tak ambil vaksin tapi balik tak ada masalah apa pun. Sebenarnya bukan vaksin tu yang melegakan, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang melegakan. Bukti yang dekat lagi, bukan saya anti vaksin. Jangan pula, ni ustaz ni anti vaksin. Tak, bukan anti vaksin. Nak cerita kata kita ni ketauhidan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti yang jelas lagi, orang yang duduk sakit, lemah jantung lah apa semua ni. Ada je orang yang tak makan ubat tapi boleh hidup panjang. Berbanding dengan orang yang duduk makan ubat, ikut dah ni law ni, tak jadi juga, duk kena juga jadi masalah juga. Jadi nak kata di sini ubat tu hanya asbab sahaja, tapi hakikatnya yang menyembuhkan, yang menghilangkan penyakit adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta pada Tuhan yang sebenar. COVID ya kita vaksin kita terima. Tapi dalam masa yang sama bukan kita meyakini bahawa vaksin tu yang melegakan. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang ni hanya penyebab sahaja.
Yang hanya wasilah sahaja. Yang penting jangan kita jadi takabur, jangan kita sombong, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan berkat bacaan Hizib Nasr ini, dengan ayat-ayat yang disusun oleh Imam Nawawi, pengarang kepada Riyadhus Salihin ini, penyusun kepada Riyadhus Salihin ini, susunan yang cantik, ayat Al-Quran yang cantik, zikir yang cantik di dalam Hizib Nasr, Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan rahmah, diangkat musibah Covid-19 ini daripada kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعياذك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك ومن شر كل شيطان وسلطان
وإنس وجان وباغ وحاسن وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tiup ke sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, sebelah depan 3 kali, dan sebelah belakang 3 kali. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkat bacaan Hizib Nasr tadi, Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmah, dicurahkan kepada kita segala rahmat, diangkat segala bala dan juga diselamatkan diri kita, keluarga kita, anak beranak kita, isteri kita, kaum kerabat dan juga sahabat-sahabat kita daripada perkara-perkara yang tidak digini, insya-Allah. Elok baca benda ni, pengalaman lah, sambil cerita pengalaman. Benda ni kalau kata tak cerita, orang kata apa kesan ni, kadang tu orang ambil buat tak tahu je. Colgate, ubat gigi Colgate tu yang boleh duk pakai selalu sebab iklan dia selalu, duk dengar selalu, keluar selalu di TV. Ni pun kena cerita macam tu juga. Riyadhus Salihin ni pun cerita benda yang tu lah. Cerita selalu kebaikan, kelebihan, maka dia akan timbul semangat pada diri kita untuk buat benda yang baik. Sama juga dengan hizib ni pun, anak sendiri pun pernah lah alami bila mana 2-3 hari lepas di rumah tu tiba-tiba ular mai.
Kita tak tahu anak yang kata kecil lagi baru umur 10 tahun. 10 tahun ni tengok air hitam semacam je benda apa ni. Gelap waktu maghrib antara cerah gelap tu tak berperasan. Pergi duk risau takut ular ni. Dia pun ambil batu lempak habis kena alhamdulillah. Kita pun tengok-tengok ular ni tapi dia bagi tu kena betul kat badan. Bukan kena kat kepala lagi duk gerak lagi lah. Duk standby je takut patuk ke apa ke kita pun tak tahu. Rumah kita pula duk di ujung sana dekat dengan apa hutan. Tengok-tengok tu suluh dengan lampu kereta hidup lagi. Tadi duk ingatkan mati lah. Ambil batu sekali lagi bagi peti kepala alhamdulillah matilah dia. Naik atas kereta tu duk fikir mujuklah Allah Ta'ala selamatkan, mujuklah Allah Ta'ala pelihara. Umur 10 tahun ni nak boleh buat apa tapi reti dah lah benda-benda macam tu. Kerana Allah Ta'ala jaga. Benda ni kerana pemeliharaan Allah Ta'ala. Kalau kita tak bergantung harap dengan Allah Ta'ala, siapa lagi nak tolong kita? Anak beranak kita diri kita sendiri pun belum tentu selamat. Duduk atas jalan raya, bawa kereta pergi sana pergi sini. Kita sendiri pun tak boleh nak jaga diri kita walaupun kata pakai tali pinggang keledar, bawa jangan laju, patuhi peraturan undang-undang jalan raya. Ramai mana yang duk ikut tapi insiden serba tu juga. Ini kerana apa? Hilangnya pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dengan berkat bacaan hizib ni secara khusus dia sebut bila mana tengok ular tadi kata ular tadi teringat dalam hizib ni. Kalau tuan-tuan perempuan tengok di dalam muka surat yang kedua bawah sekali tu dia sebut secara khusus wa min syarri kulli syaitanin wa sultan, dan daripada kejahatan syaitan dan juga manusia yang dengki benda tak elok ni. Wa min syarri kulli syaitanin wa sultan wa insin wa janin, daripada manusia dan juga jin, wa insin wa janin wa barin wa hasidin wa sab'in wa hayyatin tu maksudnya ular, sab'in binatang buah, hayyatin ular, wa aqrab dan juga kalajengking. Tengok dalam muka surat tu belah bawah sekali. Sebelum pergi muka surat ketiga belah bawah tu dia tulis perkataan hayyah. Hayyah tu maksudnya ular. Jadi kita minta lindung ni supaya Allah Ta'ala lindungi kita. Ni pula main musim hujan kuih dah ujung dah. Dia main musim panas ni ular duk keluar lah takut masuk dalam rumah kita duk berjalan tak perasan. Jadi minta pada Allah Ta'ala lindungi diri kita, keluarga kita, anak beranak kita daripada perkara-perkara yang tidak kita ingini. InsyaAllah dengan berkat bacaan hizib tadi, minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan perkenankan permintaan kita. Berbalik pada perbincangan kita pada hadis yang ke-117 di bawah tajuk bab digalakkan menambah amalan kebaikan di akhir umur. Bab fil hissi al-hissu fi izdiyadi amal al-khair fi awakhir al-umur. Digalakkan kita buat amal kebajikan ketika mana kita dah lanjut usia, dah diambang usia. Baiklah, beruntunglah bagi orang yang dipanjangkan umur dia, banyak amal kebaikan dia. Dan amat malanglah orang yang panjang umur dia, buruk perangainya. Kita tak mau jadi macam tu lah. Umur panjang 60, 70, 80, 100 tapi tak ada minat lagi nak buat amal kebajikan. Haji tak pergi lagi. Haji tak pergi pada umur dah balik sana, orang kata apa, patutnya boleh dah. Umur 60 tu duit dah cukup dah. Tak ada dah orang kata apa tanggungjawab benda lain tak ada dah. Jadi tak mau nak pergi lagi. Bila orang tengok tak terbuka lagi, tak ada pintu hidayah, tak dapat seru lagi. Bila yang nak pergi? Kalau tak pergi juga Nabi kata apa? Ikutlah anak mati atas agama apa? Kristian ke, Nasrani ke, Yahudi ke, ikutlah apa pun. Jadi seakan-akan Nabi tak mengaku jadi umat. Kerana apa? Dah ada peluang, ada harta, ada tenaga, ada duit, boleh dah nak tinggal. Anak cucu ni sat je, bukannya lama pun, tapi tetap juga duk tangguh. Maka Nabi kata ikutlah nak mati atas agama apa. Jadi ancaman daripada Nabi tadi, nah abang kata bila mana dah sampai pada akhir umur, ketika mana kita mampu untuk sempurnakan agama kita, maka hendaklah kita lakukan, jangan ditangguh-tangguh lagi. Hadis yang ke-117. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan tiap-tiap hamba itu sesudah mati mengikut keadaannya tatkala hidup. Jadi kita dibangkitkan dalam keadaan kita macam mana kita hidup. Dan satu riwayat lagi, kita mati macam mana, macam itulah kita dibangkitkan. Riwayat lain juga menghuraikan hadis ini, mati dalam keadaan macam mana, maka masa ketika itulah kita dihidupkan dalam keadaan macam tu. Dalam dalil Falihin menyebutkan bila mana seseorang tu mati dalam keadaan dia duduk pegang seruling mizmar, dia duduk tiup seruling, maka dia dihidupkan, dibangkitkan nanti di akhirat, ditiupkan sangkakala yang ketiga, dibangkitkan, seruling ada di tangan.
Macam itulah keadaan dia. Jadi kita masa di akhir umur, janganlah duk kalut dengan benda-benda yang lawa. Janganlah duk buat benda-benda yang tak ada faedah ni. Fikir benda apa yang kita dapat setelah mana kita mati. Ingat balik Nabi kata apa? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdik itu, orang yang pandai itu ialah orang yang melakukan satu perkara yang apa yang akan dia dapat setelah mana dia mati. Itu orang kata orang cerdik. Dia fikir tengok, lepas pada aku mati aku dapat benda apa? Harta yang banyak ni, adakah aku boleh buat masuk kubur? Adakah dia memberi manfaat pada aku? Tengok harta yang banyak, harta yang mewah, Taj Mahal, walaupun dibina dengan singgasana cantik, tapi apa manfaat untuk si mayat tadi? Tak ada apa pun. Tetap jadi rangka tulang belang macam tu lah, hancur sebab tu jugalah. Koklah nak bagi dia tu bila mana duduk dalam istana, mayat dia tu jadi elok lagi apa? Jadi hancur sebab tu jugalah. Firaun, Allah Ta'ala kekalkan, walaupun kerajaan dia besar, rakyat dia semua jaga buat satu teknologi yang canggih, diawet jasad dia tu, tapi lah kita tengok buruk sebab tu juga. Tak ada istilah kata lawa, tak ada satu benda yang hebat, tak ada apa pun, hanya jadi tontonan kepada orang duk tengok saja. Jadi harta yang banyak ni boleh buat apa dekat kita? Jadi fikir tengok, harta yang banyak, umur aku yang panjang, apakah manfaat yang aku dapat setelah mana aku mati? Jadi bila mana kita mati dalam keadaan yang tak elok, macam itulah kita dibangkitkan nanti. Wal'ayazubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tak jadikan kita dalam keadaan lara. Ingat, bila mana kita mati nanti, maka pengakhiran itulah penentu kepada kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Masa kita mati, al-umur bikhawatimiha, setiap perkara tu pada pengakhirannya. Masa mati, kita mati dalam keadaan macam mana? Satu penentu ke syurga ataupun neraka. Dalam hadis yang keempat dalam Arba'in An-Nawawi, dia menyebutkan, wa inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 lailatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik. Hadis yang tu. Last sekali dia cerita apa? Di antara kamu ada yang beramal dengan rupa dia tu seakan-akan ahli neraka. Beramal dengan amalan ahli neraka. Wala yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'un, dan tiada di antaranya dengan neraka itu kecuali sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, dah takdirkan dia ni akan mati dalam keadaan yang elok. Ni ahli neraka ni, kita nampak jahat buruk dah, tapi di akhir hayat dia beramal dengan amalan yang baik, maka dia masuk dalam syurga. Kita hak elok ni pula, jangan duk berasa kata confirm kita ni mati dalam keadaan yang baik. Kena minta betul-betul pada Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ni kita baik dah ni, duk main masjid. Baiklah, alhamdulillah. Tanda-tanda zahir dia tu kita nampak lah. Tapi dalam hati semua masing-masing yang tahu. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang lain. Jadi hak duk buat baik ni pun minta supaya Allah Ta'ala kekalkan kebaikan ni sampailah kita mati. Ni hadis tadi dia sebut dah. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Tiada di antaranya dengan syurga ni, bagi orang yang baik ni duk buat amalan ahli syurga, tiada di antaranya dengan syurga kecuali sehastanya. Fayasbiqu alaihi alkitab, dan dia ni di akhir ayat dia dah ditakdirkan mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tak elok, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia mati lalu masuk ke dalam neraka. Wal'ayazubillah. Kita yang baik, kita yang elok, jangan duk berasa confirm sampai ke akhir hayat kita baik, tapi kena dengan usaha kita. Pulun bagi, ya Allah, bagilah aku mati dengan cara yang elok. Buat selalu amal kebajikan, jangan lalai walaupun seketika. Jangan duk balik, jangan duk seronok lagi buat benda-benda yang tak elok. Takut hak duk buat baik ni tiba-tiba sekali tu aku nak try tengok tika nombor ekor ni, musim PKP dah kerja pun tak ada, kok kena untung, nasib aku dapat duit banyak sikit, biar pilah habis kat RM50 ni, pi tikam nombor ekor, masuk tiba-tiba Allah tarik umur, tarik hayat dia, tarik nyawa dia di situ, mati di situ, maka masuk dalam neraka. Wal'ayazubillah. Duk main apa judi, tak baik, benda tu haram. Allah Ta'ala kata haram, benda tu tak boleh. Jangan duk buat walaupun sedikit, walaupun dengan akal kita fikir, tak apa sekali je kot, aku dah buat pahala banyak dah, duk semayang selalu dah, takkan sekali pun nak ambil kesan, takkan Allah Ta'ala nak zalim sampai ke peringkat aku buat sikit je pun, tak apalah, try dulu. Jangan duk buat kira. Kita mati ketika mana duduk dalam kedai sport tu, duduk dalam kedai nombor ekor, maka dibangkit nanti dalam keadaan macam tu lah. Jadi kalau kata dibangkit pun dalam keadaan duduk dalam kedai, duduk tikar nombor ekor, maka pengakhiran dia pergi ke mana? Neraka jahannam. Wal'ayazubillah. Jadi pada pengakhiran umur, jangan kita jatuhkan diri kita pada perkara-perkara yang mungkar. Pengajaran hadis,
Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan hamba-Nya di akhirat nanti dalam keadaan sama dengan amalan dan perbuatan yang dilakukannya semasa hidup di dunia. Tiap-tiap orang Islam hendaklah mengelokkan amalan dan melipat gandakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai persediaan menghadapi mati, lebih-lebih lagi ketika umurnya sudah tua, uzur dan juga sakit. Ketika mana kita susah, ketika mana kita duduk terlentang dah, tak boleh nak bangkit, tak boleh nak pergi masjid dah, masa tu lagilah kita kena jaga betul-betul amalan kita. Zikir jangan duk lupa. Jangan duk lupa zikir kita tu. Pastikan cukup 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu petang. La ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiap kali duk cakap, banyakkan selawat, banyakkan selawat, banyakkan selawat. Gandakan amalan kita. InsyaAllah mati dalam keadaan yang baik. Dan juga hadis yang seterusnya, an Anas radhiyallahu anhu qala, Inna Allah azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qubaila wafatihi hatta tuwfiya akthar ma kana al-wahyu muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sungguhnya Allah Azza wa Jalla meneruskan penurunan wahyu kepada Rasulullah SAW lebih banyak pada waktu sebelum diwafatkannya sehinggalah baginda wafat. Di situlah sebahagian besar wahyu diturunkan. Di akhir hayat banyak wahyu diturunkan, dan wahyu yang terakhir sekali diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayat bunyi macam mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dalam surah Al-Maidah. Dan dalam syarah Dalil Falihin menyebutkan bahawa Nabi ketika mana terima ayat itu yang terakhir, dan disebutkan juga dalam, katanya di dalam Hujjatul Wada'. Ketika Nabi dalam Hujjatul Wada' haji yang terakhir tahun ke-10 daripada hijrah, bila turun saja ayat tu, sebagian sahabat bila dengar saja Nabi sebut wahyu tu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Bila dengar tu, seronoklah, agama kita dah sempurna, dah turun cantik dah. Tapi sebahagian sahabat Nabi yang faham, di sebalik ayat tersebut dia teriak. Ada yang sedih, ada yang teriak. Teriak sebab apa? Teriak bukan disebabkan seronok, tapi disebabkan sedih. Dia kata, turun ayat ni maksudnya Nabi dah di akhir hayat, Nabi dah nak wafat dah. Memang di dalam tafsir pun menyebutkan turun saja ayat ni hanya beberapa bulan, lepas pada tu diwafatkan. Allah Ta'ala mewafatkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu ni diturunkan banyak kepada Rasulullah sebelum Nabi diwafatkan. Nah, abang kata berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerap di akhir hayat dia. Ni kita pun patutnya macam tu lah. Di akhir hayat ni banyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk lalai, jangan duk seronok kira nak berjalannya. Ni pantang cucu aja. Bah, jom kita pergi Cameron Highland. Jom. Tak ada nak pergi Cameron Highland. Baru turun nak balik rumah. Rasa-rasa kita pergi Sabah pula tengok no anak duduk di Kundasang. Pergi pula. Ya Allah. Pergi mana berjalan je. Pergi berjalan, rendam kaki, bagi ikan makan. Kemudian tengok rusa, tengok zoo. Allah, hak tu biar orang muda-muda sudahlah. Hak mana akhir hayat ni, pergi mana? Pergi di sana tu kerana nak pergi jumpa syekh, nak pergi dengar nasihat. Hak tu bagus lah. Bah, jom kita pergi umrah. Tu bagus lah. Pergi jumpa Rasulullah, pergi tengok Kaabah, semayang di sana. Hak tu yang sepatutnya. Jangan duk kira, ni duk tak mana ni, tuan duk tak mana. Saya ni duk kat London ni. Sampai ke London tu. Sampai ke London, dia elok balik. Nak boleh jumpa nak. Saya tengok jadual. Ni bulan 10, bulan 12. Bulan 4 saya free. Bulan depan nak pergi ke Perancis pula. Pusing sana, pusing sini. Umur dah 7-80 dah. Patutnya main dekat-dekat masjid lah. Tak payahlah duk kalut-kalut dengan bisnes. Tak payahlah duk kalut-kalut dengan berjalan lagi. Banyakkan tumpuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran daripada hadis. Syariat Islam sudah lengkap dan sempurna selepas wafat Rasulullah SAW. Syariat Islam merupakan panduan hidup manusia di dunia ini. Jadi agama Islam itu adalah agama yang paling elok, paling sempurna berbanding dengan agama-agama yang lain. Jadi kalau nak buat bandingan berkenaan dengan agama ni, memang banyaklah cerita kelebihan-kelebihan agama Islam ni. Bila mana dibuat kajian undang-undang dalam Islam, faedah dia tu manfaat kepada kehidupan manusia, orang buat kajian. Memangnya agama Islam tu agama yang paling elok untuk diamalkan oleh manusia. Kekeluargaan dalam Islam ada aja bandingan dengan undang-undang yang dibuat ciptaan oleh manusia.
tapi hakikatnya ada kebincangan, ada benda yang kurang, ada benda yang tak elok, tak sempurna. Maka kembalilah kepada Islam, insya-Allah kita akan hidup dengan cara tenang. Dan hebatnya Islam ni lagi pula, bila mana dalam Islam itu sendiri adanya kita ni i'tiqad, kita beriman dengan qada dan qadar. Wah, itu cukup cantik tu. Beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan hari akhirat. Kita beriman pada Allah Ta'ala satu hari nanti kita dihidupkan semula. Bila kata berpegang pada yang tu, kita hidup di dunia ni, kita akan buat satu benda yang lebih baik, benda yang lebih tekun, lebih berkualiti berbanding dengan orang lain. Tapi kena hayati betul-betul ya lah. Orang Islam yang tak maju hari ini sebab tak hayati betul-betul agama Islam tu. Dia nampak kata bila baca hadis, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah kamu dengan dunia kamu seakan kamu akan hidup selama-lamanya. Tu kata-kata Sayyidina Umar. Pulun cari dunia, padahal dia tak faham. Dia tak faham dengan agama Islam tu. Yang Sayyidina Umar kata, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah kamu dengan dunia kamu seakan kamu hidup selama-lamanya. Nak abang kata benda ni, kalau kata dunia ni nak tangguh pun tak apa sebab masa panjang. Hak tu maksud dia. Bukan kata pulun kerja cari duit punya banyak. Dah, bukan maksud yang tu. Tengok pula yang kedua. Sayyidina Umar kata apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kamu dengan akhirat kamu, maksudnya carilah akhirat kamu seakan-akan kamu akan mati pada besok hari. Macam mana kita nak tawafuk, nak masukkan di antara dua statement ni? Carilah dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya dan beramallah untuk akhirat seakan-akan kamu akan mati pada besok hari. Nak habaq kata untuk dunia ni tangguh dulu pun tak apa. Sebab hidup panjang. Masa ada panjang lagi, masa ada banyak lagi. Tapi untuk akhirat, esok je nak mati ni. Jadi kalau kata esok nak mati macam mana? Jangan duk tangguh dah. Dunia tak apa nak tangguh sebab kita hidup panjang lagi. Tapi mau akhirat, jangan duk tangguh dah. Esok saja kita nak mati. Jadi dahulukan akhirat berbanding dengan dunia. Tu kena faham macam tu. Kita duk baca tak faham, duk terjemah sendiri. Ni Sayyidina Umar kata, buatlah kerja seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Jadi pulun kerja. Tu silap, tak betul. Tu tak kena. Tu dia punya takwilan daripada akal dia sendiri. Takwilan tak kena, akhirnya memburukkan Islam tu. Dia tak nampak kesyumulan dia, tak nampak kesempurnaan Islam. Akhirnya dia sendiri jadi tak merasa nikmat yang besar pada agama Islam. Dan yang seterusnya, insya-Allah pada pertemuan depan kita akan sambung pula pada bab yang ke-13, bab menerangkan banyaknya jalan kebaikan. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam pertemuan yang depan. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca bermanfaat pada kita semua. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw